kasih kepada jawatan kuasa masjid kerana menjemput saya untuk berkongsi ilmu sedikit lah mengenai pemakanan. So saya perkenalkan diri dulu lah. Saya Muhammad Faizal Mat Saleh, pegawai dietetik Hospital HUSM lah. So dekat sini saya jaga bahagian ward surgery dan ortopedik lah. Mungkin kalau ada yang pernah masuk ward ke melawat, mungkin pernah jumpa saya lah, ataupun yang pernah jumpa pergi dipanggil klinik dietetik, boleh mungkin pernah jumpa saya. So hari ni saya akan berkongsi mengenai kencing manis lah. Kencing manis kena makan gapo. So sebelum tu saya nak tahu sikit lah, ada tak orang Kelantan berlaku apa? Kalau kecik Kelantan hero, boleh lah kecik Kelantan campur sikit-sikit lah. Okey, so kita pergi kepada ni lah. Sebab gapo saya berkongsi benda ni, sebabnya banyak saya jumpa dekat ward, dekat klinik. Sebab ada kencing manis ni, dia jadi macam tak ada benda boleh makan. Orang tu kata tak boleh makan kotu, orang ni kata tak boleh makan buah. Nasi, apa kau nasi kita boleh makan. So saya sebelum ini saya nak ni lah perjelaskan lah kalau ada kekusutan atau persoalan tu, insya-Allah lah. Okey, sebelum tu apa itu diabetes? Okey, diabetes ni adalah ataupun nama dia kencing manis lah, orang kampung panggil kan. So satu kondisi gangguan metabolik di mana kadar gula dalam darah adalah tinggi daripada sepatutnya. So tinggi tu macam mana? So dekat sini kita akan tengoklah. Untuk FBS ni gula masa puasa. Kan kalau pergi klinik kata kena puasa dulu dah. Kena puasa dulu baru ambil darah. Inilah. So dia punya normal. Normal tu, normal value dia 4.0 hingga 0.1. Kalau lebih pada tu tak terkawal lah. Untuk RBS ni dia panggil ni lah, gula kita ambil yang hujung jari tu masa tak puasa. Gitu. So dia normal value dia 4.4 hingga 8.0. So kalau atas pada 10 tu memang tak terkawal lah. HbA1c ni purata gula dalam darah kita berdasarkan pemakanan kita selama 3 bulan. Kalau FBS, RBS, kalau kita kawal sehari dua dia akan comel molek. Kalau hak ni sehari dua dia tak jejak. Tak degih dia panggil dah. Okey. Jadi kita target dalam 6.5 pada 6.5. Tapi kalau yang dia punya diabetes tu tinggi sangat, kita target dalam 6.6 hingga 7.0 lah. Kalau atas pada 7.0 kira tak terkawal lah. Okey, yang ni MOGTT. Tuan-tuan tahu tak apa MOGTT tu? Okey, MOGTT tu dia ni lah minum air gula. Macam dengar tak? Minum air gula. Ujian minum air gula lah. Nak menentukan sama ada seseorang itu ada kencing manis atau tak. Okey, MOGTT tu kosong tu maksudnya sebelum dia minum air gula. Okey. Dia bawah pada ni dia kira normal. Daripada 0.1 hingga 0.9 dia panggil pre-diabetes. Kalau atas pada 0.9 dia panggil diabetes lah. Gitu. Kalau ni MOGTT lepas 2 jam kita minum air manis, air gula tu lepas 2 jam dia akan test balik. So lepas tu bawah pada 7.8 dikira normal, 7.8 hingga 11.0 dikira pre-diabetes, dan atas pada 11 dia kira diabetes dah lah. Okey, selain itu, selain pada gula dalam darah, kita juga akan cek ni lah bahagian kolesterol dan lemak dalam darah. So TG ni triglyceride lah. Triglyceride ni dia panggil lemak ringkas. Lemak ringkas ni bila mana kita makan, dia akan ubah jadi tenaga kan. Tapi tenaga tu kita tak guna. Dia akan simpan sebagai lemak ringkas. Okey. Nilai normal dia bawah pada 1.7. Kira kalau atas pada 1.7, kira tinggi lah. Okey, HDL ni kolesterol baik. Kolesterol baik ni dia ni lah fungsi dia untuk angkut kolesterol jahat, buang daripada kita punya darah. Kita target untuk lelaki atas pada 1 lah. Untuk perempuan
dia 1.2 dan ke atas. So kalau bawah pada 0.9 tu dia kurang lah. Okey, lepas tu LDL ni kolesterol jahat kita panggil. Kolesterol jahat ni lah menyebabkan sakit jantung, stroke ke apa tu. Okey. Dia kita target untuk diabetes 2.0 lah. Kira atas pada ni kira tinggi lah. Okey. Lepas tu TC ni total kolesterol lah. Jumlah kolesterol semua dalam badan kita. Okey. Untuk diabetes kita target 4.6, bawah pada 4.6. Kalau untuk yang yang tak ada diabetes kita target bawah pada 5.2 lah. So kira atas pada 5.2 kira tak terkawal. So ada tak? Pernah cek tak? Siapa-siapa tuan-tuan ke pernah cek? Berapa-berapa? Boleh banding lah. Okey. So kecil manis ni orang kata banyak gitu tak? Banyak punca tak? Ada nyabit ke genetik tak? Atau keluarga ataupun keturunan. Keturunan ni inilah kalau kita ada mak ayah, ko adik-beradik, ko pok saudara, ko mak saudara, ko yang ada kecil manis, ko ada darah tinggi, ada obesiti, ada stroke. So dia kita punya risiko nak dapat kecil manis tu tinggilah. Okey, yang ni obesiti. Obesiti pula dia lebih hebat badan. Kalau BMI indeks gizi tubuh tu atas pada 25, dia panggil overweight lah. Orang putih panggil. Ataupun lebih berat badan. Ataupun atas lagi, atas pada 30. Dia panggil obes. So risiko dia sangat tinggi lah. Sebab apa? Sebabnya lemak-lemak berkumpul tu akan mengganggu fungsi insulin dalam badan. Okey. Lepas tu gaya hidup. Gaya hidup ni dia macam ni lah. Kita hidup tu. Sama ada aktif ke, tak aktif ke. Kalau tak aktif tu dia cepat sikit. Tak exercise, tak buat kerja fizikal, dia akan cepat lah. Okey, lepas tu diet. Diet ni pemakanan kita lah. Pemakanan kita sama ada kita makan banyak minum mani, banyak makan benda mani, banyak makan terlebih makan makanan berkanji ataupun makanan berlemak lebih ataupun itu juga lah menyumbang kepada kecil manis juga. Yang gaya hidup dengan dia diet ni, pemakanan ni, dia bukan kata hari ni kita buat jadi selalu esok. Kita punya fungsi badan tu jadi berkurang. So dia punya penghasilan insulin dalam badan akan berkurang. Dan satu lagi sebab stres. Stres ni termasuk jugalah kalau ada penyakit lain macam kanser pankreas, obstruktif tu, sekat dalam salur darah, salur pemakanan, dia akan boleh jadi jugalah sebab dia akan berkait rapat dengan pankreas kita. Okey. So yang tu faktor luar lah tuan-tuan. Okey. Yang ni faktor yang sebenarnya adalah inilah faktor sebenarnya. Dia sama ada kecil manis ni sama ada insulin. Insulin, tahu tak insulin? Pernah tengok tak orang cucuk insulin? Insulin tu sebenarnya badan kita sendiri benda tu. Benda tu fungsi dia sejenis hormon lah. Fungsi dia untuk proses ataupun angkut gula dalam darah kita untuk dijadikan tenaga lah untuk sel-sel badan kita untuk guna. Okey, dia sama ada kecil manis ni sama ada insulin kita buat tak cukup ataupun fungsi insulin kita terganggu. Dia ada hak tak boleh buat langsung. Macam diabetes jenis 1, dia tak buat langsung. So kita perlukan cocok daripada luar. Ada juga dia buat tapi dia kurang. Ada juga dia buat tapi dia punya fungsi dah tak boleh. Sebabnya dia salur darah tu tersekat, dia tak boleh nak tubik. Boleh jadi juga. Dan satu lagi, diabetes gestasi ni dia sebab perubahan hormon. Perubahan hormon wanita mengandung lah. Yang ni dia dia panggil, dia masa kehamilan je. Kalau dia kawal molek, insya-Allah dia akan tak ada lah lepas tu. Okey, boleh tak setakat ni? Okey, lepas tu tanda-tanda dia. Tanda-tanda dan gejala diabetes ni kerap membuat air kecil. Kecil sama tak? Minum sikit kecil. Tak cakap nak boleh alik jambe. Lepas tu kerap dahaga. Rasa dahaga menang. Minum air pun tak berasa. Boleh jadi juga. Ada juga kerap lapar. Rasa lapar seumur. Yang tu salah satu jugalah. Ataupun urin mengandungi paras gula yang tinggi. Maksudnya air kecil tu. Air kecil tu ada gula.
Sebab tu orang kata apa nama kecil manis. Ada setengah orang dia kecil, semua urut dia. Semua urut bukan urut dia, urut air kecil dia. Boleh jadi juga. Ataupun berat badan turun mendadak. Dia tak ada diet ke apa, tiba-tiba turun susu. Tinggal kakak saja. Tu boleh jadi juga. Okey, cepat penat, lemah sepanjang masa. Ni tak cekak laih ke apa. Tu kena cek jugalah. Penglihatan kabur. Kabur ni bukan kata kabur sebab apa nama? Rabung lah. Kabur tu maksud dia tak boleh nampak. Dia jadi gelap mata dia. Okey, lepas tu rasa kebah-kebah. Di hujung saraf, di telapak tangan, rasa segeber tau. Segeber ke, cepat segeber. Ataupun rasa macam tak ada rasa. Boleh jadi juga luka lambat sembuh. Luka tu walaupun kena ketik kau pacak je, sikit je. Ataupun goreng sikit je dengan apa nama? Jarum ke apa. Tapi dia borak. Boleh jadi juga. Dan mudah terkena jangkitan kuman, terutamanya pada kulit. Yang ni dia ni lah apa nama dia panggil tiba-tiba naik bisu dan kudi. Tak ada pasal-pasal. Tu pun dia punya ni lah gejala dia. So benda ni bukan kata semualah terjadi pada tuan-tuan. Kalau ada kecil manis, dia salah satu je sebenarnya. Tapi kalau ada salah satu, cepat-cepatlah pergi cek. Kita takut ada itu borak lah. Okey, lepas tu kecil manis ni dia kena kawal lah. Sebab apa? Sebabnya kalau kita tak kawal, dia akan melarat ataupun jadi kepada komplikasi lah. Komplikasi ni dia banyak lah. Yang pertama vaskular ataupun sistem saluran darah kita. Bila mana darah tu banyak sangat apa nama gula di darah tu, dia tak ada nak angkut benda lain. Dia tak boleh nak angkut apa nama zat-zat hak kita makan tu, tak boleh nak angkut oksigen. Bila mana tak boleh nak angkut tu, dia akan jadi sekat lah darah kita. So dia akan jadi atherosclerosis ataupun heart disease. Dia panggil ni lah sakit jantung. Tak sapa dia punya ni. Ataupun di stroke, boleh jadi juga. Ataupun jadi kepada neuropati. Neuropati ni dia panggil saraf kita. Saraf ni macam tadi juga lah. Dia tak sapa zat dia tak sapa dia punya ni oksigen. So dia jadi cepat akan ni lah. Dia tak sapa tu dia akan jadi kurang dia punya fungsi dia. Dia punya panggil sensitivity dia. So salah satu ni dia akan menyebabkan jadi ni segeber-segeber tadi. Sakit nyucuk-nyucuk. Ada juga jadi macam apa nama? Loss of autonomic control. Yang ni macam dia tak boleh nak kawal dia punya ni. Dia punya apa nama? Dia punya saraf dia tu. Okey, ada juga jadi kepada mata. Mata ni kita takut jugalah. Ada setengah jadi kepada dia panggil katarak. Ataupun dia manik mata. Manik mata kita boleh tukar lagi. Tak, ada setengah orang di hospital kita tukar manik mata. Sebab tak nampak. Boleh tukar lagi. Tapi kita takut jadi kepada saraf mata. Saraf mata memang tak boleh nak apa lah. Tak nampak kita. Okey, lepas tu jadi kepada buah pinggir. Ni kita takut sekali lah. Buah pinggir ni payah-payah sendirilah tuan-tuan. Kena cuci darah, makan tak boleh sebarangan, air kena suka. Tu kita tak sih. Letih pula. Tu kita tak sih lah. Hak dizi pun sama macam tadi juga. Lepas tu soal lagi dia boleh menjadi kepada ni dia punya otot kita. Tapi sisi kita tu kita jadi macam sebab dia tak ada zat, tak ada apa nama oksigen selama. Kita punya otot kita tu jadi tak ada tenaga. Tiba-tiba jadi lumpuh, tak boleh nak jalan. Tu pun boleh jadi juga. So sebab tu kita kena kawal macam mana. Okey. Ni contoh-contoh dia lah. Ni daripada makan ni dia ubah jadi nampak macam luka. Okey, komplikasi dia penghidat ni berarti bila mana dia ada luka ke, borak ke ataupun dia kena kerak kaki. Apa tu dia ada jangkitan kuman. Inilah jangkitan kuman lah kalanya akan menyebabkan apa nama? Maut lah. Dan dalam 3.2 juta. Ni akhbar tahun 2018. Rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas menghidap diabetes. Tahun lalu ni kita tahu lah berapa ni, makin meningkat lah. Okey, langkah pengawalan untuk kecil manis ni dia ada 3 lah. Yang pertama ubatan. Yang kedua ubatan tu termasuklah ubat telan macam metformin ke. Lepas tu
ubat hak cocok tu insulin tu. Ataupun pemakanan pun kena seiring dengan ubat. Kalau kita makan ubat, kita tak kawal pemakanan, tak jadi juga. Dia kena seiring. Lepas tu gaya hidup sihat. Kena ada senamai ke apa jugalah. Okey. Lepas tu untuk diabetik, pemakanan dan diabetik dan pemakanan. Okey, gula ringkas. Gapo gula ringkas tuan-tuan? Yang tuan-tuan faham? Okey, saya bagi tahulah. Gula ringkas ni dia nilah termasuklah gula kita makan. Gula pasir, gula peren, nisel, madu. Benda ni dipanggil gula ringkas. Sebab apa gula ringkas? Sebabnya dia bila mana kita makan dia akan serat terus dari darah kita. Dia tak memerlukan pencernaan yang khusus macam kita makan nasi. Gitu. Okey. So dia punya ni, 1 tablespoon tu sama 1 sudu makan. Sama dengan dia punya kalori dia 10, dia punya kanji dia 15. Okey, sarannya daripada WHO. WHO ni inilah Pertubuhan Kesihatan Dunia. Dia kata untuk individu yang sihat yang tak ada penyakit, dia galakkan 3 sudu makan dan ke bawah setiap harilah. Tapi untuk cik manis ni agak-agak berapa? Okey, antara 2 hingga 3 sudu sehari lah. Itu pun kalau pesakit tu dia punya baca air gula stabil. Maksudnya tadi hak normal. Ataupun dia punya kolesterol dalam darah normal juga. Gitu. So guna, tak boleh makan belakang lah. Kiranya. Ni salah ni contoh-contoh dia lah. Macam cendol, apa tak. Ataupun makanan pasal ke gula. Macam pengak, sirup. Cendol tadi, ais kering, jam. Susu pekat manis, jeruk. Air kek. Kuih-kuih manis, donat, cemek, lopak tikai, apa tu. Benda-benda ni bukan kata tak boleh makan langsung, tuan-tuan. Boleh makan, cumanya tak boleh sama-sama. Maksudnya dalam seminggu sekali dua tak ada masalah. Tapi kalau nak makan tiap-tiap hari, nak jadi makan nasi tak boleh lah. Sebab benda ni dia tinggi gula, bila mana kita makan tu dia akan serat tu dari darah, dia akan naik sekali gula kita. Gitu. Boleh? Okey. Lepas tu bila mana kita makan kita makan makanan manis ke. Sebolehnya jangan minum air manis lah. Kalau ada kecil manis lah. Daripada ni gitu. Kalau dia minum air manis, jangan makan benda manis. Ni dua-dua manis. Jadi dabah tak? Okey. Seterusnya waktu makan. Kata waktu makan ni kita kena jaga jugalah. Maksud kita kena jaga, dia kena ada 3 waktu makan utama yang tetap lah. Maksud kita tetap ni kena ada sarapan pagi, kena ada makan tengah hari, kena ada makan malam. Waktu wajib ada 3 waktu makan utama. Tapi kalau waktu kita puasa tu, inilah sahur dengan buka wajib. Gitu. Okey, untuk sarapan pagi, kita sarankan dalam masa dia paling comelnya dalam masa 2 jam. Kita bangun daripada tidur lah. Ataupun paling lewat pukul 9. Gitu. Sebab apa? Sebabnya bila mana kita makan lewat, kita punya gula, kolesterol, tekanan darah kita jadi tak stabil, naik turun. Hal tu kita tak asyik tu. Lepas tu kita punya kebarangkalian untuk kita makan banyak tu ada lepas tu. Sebab kita makan lewat jadi lapar. Jadi nak panggil? Kodor. Nak kodor pula. Hak kita tak makan tadi. Lepas tu kita punya ni kadar metabolisme kita. Akan rendah. Metabolisme tu kita kadar pembakaran lemak lah. Kadar pembakaran lemak tu bila mana kita tak makan, dia tak ada benda jadi merangsang dia. Tak ada benda stimulik dia. Tak ada benda yang jadi kickstarter dia. Bila mana tak ada benda kickstarter dia jadi rendah, so pengumpulan lemak tu cepat. Berat badan kita akan naik cepat ataupun lemak-lemak berkumpul akan mengganggu fungsi insulin dalam badan. Okey, lepas tu waktu malam. Orang kata makan malam ni tak boleh lebih pada pukul 7 dah. Sekala kita dengar dah. Jalan ke tak? Okey. Dia sebenarnya waktu makan malam ni bergantung pada kita tidur pukul berapa. So elok-eloknya dia dalam jarak 3 hingga 4 jam kita tidurlah. Kita tidur tu termasuk kita baring dah lah. Bukan kata kita tidur nera baru kita kira. Gitu. Sebab apa? Sebabnya kalau kita makan tak cukup dia punya jarak dia tu,
Sebab tidur kita tak guna sangat ke tenaga tu. So jakit berkumpul dari darah lah. Dia tak guna. Jakit tinggi darah situ. Lepas yang seterusnya jakit turun ke bawah ke, ikut graviti kita. Makin ni kita makan tu. Kalau kita bagi jakit melawet, tu graviti tarik kau ni, dia nak pergi kau tu. Jakit tembus atau gastrik. Boleh jadi jugalah. Sebab tu kena cukup waktu lah. Okey. Lepas tu kalau tuan-tuan nak makan macam minum pagi ke, minum petang ke, siapa tak ada masalah lah. Cumanya 3 waktu utama tu kena ada dah. Okey, lepas tu untuk siapa makan ringan sebelum tidur tu, dia dalam 1 hingga 2 jam sebelum tidur. Sebelumnya gitulah. Okey. Untuk setiap kali makan tu kita nak makan ke apa? Tak. Sebelumnya untuk waktu utama ataupun sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam, biar cukup lah. Dia panggil fikir suku separuh konsep dia. Separuh apa nama? Suku makanan bahasa ke kanji atau karbohidrat ataupun nasi, kuih tiaw, bihun, laksa, mi, roti, leping, gitu. Lepas tu suku pula lauk. Protein ni lauk lah, ikan, ayam, udang, apa nama, soto, tu telur, tu masuk protein. Lepas tu separuh pula sayur. Gitu. Sebenarnya gitulah. Okey. Untuk setiap kali makan tu macam mana dah? Ni makanan berkarbohidrat lah ataupun makanan berkanji. So yang ni dia punya ni lah sukatan untuk 1 pertukaran. 1 pertukaran ni dia merupakan ni lah unit. Unit bagi apa nama? Makanan. Gitu. So kalau nasi tu setengah cawan ataupun 1 sendok kata. So pertukaran tu ataupun dia sama je. Nasi, kuih tiaw, bihun, laksa, mi, makaroni dia sama. Bukan kata kita makan nasi, kita tak makan nasi, makan bihun boleh makan banyak. Tak. Dia sama je. Kalau bubur nasi dia banyak sikit sebabnya dia air banyak. Kalau roti tu so sendok nasi, so keping roti. Biskut tu dalam 2-3 keping. Biskut besar lah, biskut jacket gitulah. Cream cracker tu. Kalau oat pun kalau ada setengah orang ke, dia makan oat tu nak ganti sayur. Sebenarnya oat ni di kategori makanan berkanji. 3 sudu dia tu sama dengan 1 sendok nasi. Kena jaga-jaga. Lepas tu ada juga macam ubi-ubi tak. Ubi-ubi ke apa tu. Kalau macam apa nama ubi keledek atau ubi kayu tu setengah cawan. Dia punya 1 pertukaran. Macam sukun tu sekeping. Ubi ketel tu seketul dia tu. Seketul ubi ketel skala ke standard tak. Seketul dia tu lah sama dengan sendok nasi. Okey, ni contoh dia lah. Sendok banyak tu. So pertukaran dia. Okey, hak ni nasi apa nama? Roti ke apa tu. Pertukaran dia. So banyak ni je kau boleh makan. Tak cukup dah. Sekali makan banyak ni. So sebenarnya makan tu untuk waktu utama sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam, dia 2 hingga 3 pertukaran. Maksudnya tadi kalau nasi, kuih tiaw, bihun, laksa ni maksimum dia dalam 3 sendok rata. Ataupun dalam makuknya dalam cawan ni secawan setengah. Ataupun kalau hok makuk nasi apa nama dia panggil? Nasi air tu. Tak, dia makuk dia tu. So makuk tu. Cemok tu. Maksimum dia. Okey. Kalau untuk snack macam minum pagi, minum petang, supper, tak. Dia boleh makan maksimum dia 1 hingga 2 lah. Pertukaran. Dia tak boleh sebanyak tadi. Gitu. So maksudnya kalau roti, kalau nasi, kuih tiaw, bihun, laksa, mi nak makan, waktu macam minum pagi, minum petang, supper, tak ada masalah nak makan. Cumanya jangan lebih dah. Maksudnya jangan lebih pada 2 sendok rata lah. Ataupun secawan gitu. Jangan lebih. Gitu. Okey. Kalau roti tu dalam sekeping 2. Kalau tadi tu waktu utama dalam 2-3 keping. Hak ni sekeping 2. Kalau ubi ketel dalam 2-3 ketuk waktu utama. Kalau snack tu 1 ketuk gitu. Sebab apa kita kena kawal ni?
Ingat tak hok gapo saya tadi? Sebab kecil manis tu. Sebab insulin tak cukup. Bila mana insulin tak cukup, sekali kita makan tu banyak. You tak ada tuan-tuan. You tak ada nak apa nama panggil, tak ada nak proses. Ibarat macam ni lah, macam mesin basuh kan. Mesin basuh kita load 5 kilo. Kita buah baju 10 kilo. Sama ada je jam selalu. Tak ada nak putar tak? Jam tak ada nak putar. Ataupun dia putar juga tapi tak cuci. Gitulah maksud dia. Dia lebih hak dia. Okey, hak ni sekala orang kata tak usah makan nasi, nak makan kuih. Tak? So kita tak sini. Kalau kuih donat tu pun dalam lebih kurang 3 senduk nasi. Sebutir dia. Apa balik, pawaya, lepak pisang. So dia tu. So kalau bagi saya lah tak berbaloi. Makan so sama dengan sepinggan nasi dah. Gitulah. So jangan ni lah. Jangan ingat kuih ni dia kecil. Kita selamat boleh makan banyak. Sebab kuih ni dia punya kalori, gula dia banyak daripada makan nasi. Gitu. Okey. Lepas tu untuk kecil manis juga dia kena kawal makan ni hak jenis tinggi lemak. Tinggi lemak, tinggi kolesterol. So contoh lemak tepunya sate tu, susu pekat manis, minyak sawit, minyak kelapa, organ dalam kakak dalam tak? Hati, pedas, perut, lipo, paru. Tak? Burger, nugget, sosis, keju, creamer, bukan tenusu tu macam ni lah. Coffee milk tu. Dalam 3 in 1 tu. Dia tinggi lemak tepu tuan-tuan. Okey, lemak mono tak tepu ni mufa ni yang lemak bagus lah, avocado semua tu. Lepas tu poli tak tepu bagus juga. Lepas tu lemak trans. Lemak trans ni margarin, makan hak terproses ataupun makan hak dia panggil hydrogenated. Dia benda hak cecair dia akan buat dia buat menjadikan benda tu jadi macam pepejah. Macam ni lah, macam margarin. Tak? Minyak tu cair tapi dia jadikan benda tu benda pepejah. Okey, lepas tu kolesterol macam dalam telur, cheese, organ dalam milk apa tu. Okey, ni contoh-contoh lah makan yang tinggi lemak. Ais krim, burger, nugget, sosis, pizza. Tak? Apa nama? Kopeh-kopeh tu. Kita kata kopeh tu suka makan tulen tak? Kepuk ni sebenarnya dia punya kalori lemak dia tu bersama dengan 3 ketul dada ayam. Nampak je kecil tuan-tuan. Kaki ayam pun sama juga, tinggi. Apa tu kakak dalai ke apa tu? Gitu. Roti canai ke apa tu? Okey, lemak-lemak hot ni itulah contoh-contoh dia lah ni. Hak gula tu, hak makan yang masakan sate tu gula, kutu, kurma, tak? Pengak, gapo benda-benda tu hak tinggi lemak. Ataupun hak goreng biasa tak ada masalah lagi. Cumanya hak goreng celup tepung. Sebabnya kita celup tepung macam goreng pisang kan. Penyerapan dia tu banyak sangat. Lagi-lagi lah hak jenis lebu, pisang lebu. Lagi banyak minyak tak? Gitu. So, ataupun hak goreng pedas, goreng kicap, dia punya kuah tu minyak. Gitu. So benda ni sebab apa kita kena kawal? Sebabnya benda ni bila mana kita makan dia akan merangsang pada kita untuk sekian banyak kolesterol dalam badan. Bila banyak kolesterol banyak dalam badan, dia akan salut darah kita lah. Jadi sepit. Bila mana sepit, tekanan darah pun jadi tinggi. Waya baik kan? Kita pergi penyik tu sembuh. Tekanan tinggi lah tu. Lepas tu bila mana dia lama kelamaan dia sumak dia jatuh. Sakit jatuh. Kalau sumak di kepala otak, dia jadi stroke pula. Gitu. Lepas tu lagi, bila mana dia salut darah kita, insulin tadi, dia tak boleh nak masuk dalam darah. Nak ambil gula tu untuk proses jadi tenaga. So walaupun dia hasilkan insulin, tapi dia tak boleh nak proses. Gitu. So gula lekat dalam darah juga. Kita kadang-kadang kita tengok, kecil manis ni kena kawal gula saja. Dalam 2 kali seminggu gitulah. Tapi kalau tak ada gula kan, kalau kedai gula gitu kau, sebolehnya kita ambil isi saja. Jangan timbul kuah dah. Ni kita ni ambil kuah sampai sekau.
Tak selah separuh tu. Sebab kuah tu tinggi lemaknya. Kalau Nabi pun dari sudut dua. Ataupun kalau nak makan macam nasi hak kita bukuh ke. Sebolehnya minta hak asin, kuah dengan nasi tu. Kalau hak nasi ikan dingin, air dingin itu dia campur sekali dah. So kita tak boleh nak kawal situ. Kalau kita minta asin, kita boleh kawal sikit. Kita janganlah cuah belakang, ambil kuah separuh tak apa dah. Gitu. Boleh. Okey, lepas tu ni sayur. Sayur juga dia penting, tuan-tuan. Sayur sebab tahu dia penting. Sebabnya sayur ni selain pada zat vitamin tu, dia juga ada serat. Serat ni kalau tengok bawah mikroskop, waktu kopong tu, dia macam jaring-jaring, macam benih. Bila mana dia makan, dia menempel kat perut. Bila mana kita makan, dia menempel kat perut kita menjadi macam penapis. Penapis tu macam ni lah, penapis teh. Senang nak ayat lah. Bila mana ada penapis, penyerapan gula pun jadi slow sikit lah. Selain daripada dia bagi kita cepat kenyang, lambat lapar, lawas berok. Gitu. Okey, untuk sayur ni, sebolehnya setiap kali makan tu ada sayur lah. Waktu utama lah, sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam. Kalau tak boleh juga, biar cukup sehari dah, tuan-tuan. Kalau sayur hak mentah, dia dalam 3 cawan sehari paling kurang. Kalau hak masak, dia dalam secawan setengah. Sebab apa? Sebabnya hak masak dia akan kecil. Gitu. Okey. Ada setengah orang tak boleh makan sayur dak. Dia kata angin lah, dak. Sakit orak lah, tak boleh makan sayur menjala gapo. So ni adalah alternatif lah kepada sayur. Kalau kena hati-hatilah kalau makannya berbiji penuh ni whole meal lah. Macam roti jagung tu. Ataupun beras pereng ke, nak makan boleh tapi kena jaga kuantiti ikutlah. Dia sebab kategori makanan berkanji juga. Ataupun ke kacang, ataupun chia seed tak. Aja dengar tak chia seed? Chia seed tu macam biji selasih juga. Tapi dia warna kelabu, tebuh dalam air. So kalau biji selasih chia seed ni dalam 2 sudu sehari. Bukan kata nak ganti sayur, cuma nak timbang-timbang kalau tak cukup. Dia punya itu jugalah. Dia panggil fiber juga, serat juga. Lepas tu psyllium grass, wheatgrass gitu. Cumanya saya pesan jangan makan hok dalam 3 in 1 tu. Sebab 3 in 1 tu sikit sangat ya dia bubur. Ni makan hok sebenar bubur kita. Okey, lepas tu orang kata kecil manis tak boleh makan buah dah. Buah kau tu tak boleh makan, buah kau ni tak boleh makan. Sebabnya naik gula dia kata. Okey, buah ni dia ada cara makan dia lah. Ni satu pertukaran buah. Okey, yang ni kalau buah sebutir-sebutir, buah apple, buah lima, buah la, pisang. Sekali makan tu sebutir. Sekali makan paling banyak. 2 kali makan sehari. Dia punya maksimum dia. Kalau macam buah kecil ni, buah anggur, buah duku, lasak tu 8-9 butir. 10 butir lah senang nak ingat. 2 kali makan juga. Tak boleh lah makan sampai berkilo-kilo tu tak boleh dah lah. Tak, nak dekat musim ni. Okey, kalau macam buah ting, buah perung, buah kurma tu dalam 2-3 butir kali makan. 2 kali makan juga. Kalau macam warrior tu dalam 2 ulah ya, sulah 2 ulah gitu. Sekali makan, 2 kali makan juga. Ni kita ni sebutir tak cukup dah. Tambah pula dengan puluh. Jadi kira. Okey, lepas tu buah ni sebolehnya untuk kecil manis lah. Makan dalam bentuk asal dia dah. Jangan buat jus, kau buat conlik, kau dah. Sedap pula sebut betul dah. Buat buah asam boy kau. Sebab apa? Sebabnya bila mana kita tambah benda-benda tu jadi sedap. Tak? Kembara kalau kita makan banyak tu ada. Gitu. Okey, yang kedua, yang seterusnya bila mana kita proses tu, dia kebu kita tambah gula garam ke apa tu. Menjadi dia punya ni lah. Kau tambahlah gula kita. Kalau buat jus pun dia akan hacur dia punya serat dia tu. Tak berapa nak jadi dah lah. Gitu. Lepas tu untuk kecil manis juga kita galakkan makan selepas makan dah. Dia beza dengan orang sihat. Jangan silap faham lah. Memang orang sihat kita galakkan makan sebelum ataupun makan masa perut kosong. Sebab apa? Sebabnya bila mana kita makan masa perut kosong, zat dalam buah tu dia kecil. Bila mana zat kecil dia cepat serap lah. Memang baguslah untuk orang yang tak ada kecil manis.
Tapi bila mana ada kecil manis, dalam buah tu ada gula juga. Bila mana ada gula, cepat serat, cepat naik gula ni. Gitu. Pasal lagi, bila mana kita makan masa perut kosong, lapar, mesti nak kenyang dah. Lagi-lagi kita buh, iri kecil-kecil buh dalam peti. Makan, tak ada dah, tambah pula. Tak? Okey. Lepas tu air kosong. Air kosong penting jugalah. Kita nak elakkan daripada dehidrasi lah. Sebolehnya dalam 6 hingga 8 gelas sehari lah. Lagi-lagi waktu panas bulan ni Okey, yang ni protein lah. Orang kata orang kecil manis kena makan protein lebih. Tak lah. Protein ni sama je. So, cuma ni lah. Kalau ikan tu sekali makan tu seko. Kalau ikan panjang hopen tu ataupun sudu tu. Kalau macam apa nama, air hok saya standard je ke. So, tapak tangan tu seketul. Jangan duk ratah-ratah lah. Ataupun kalau apa nama, daging dalam lebih kurang dalam 2 kotak gesek. Dia lebih kurang gitu je lah. Dia tak boleh makan banyak juga protein ni. Sebabnya kita takut pada gaut pula. So 2 pertukaran. Okey, untuk ni tip mengawal makanan ni, waktu makan kena teratur lah. Macam sebut tadi lah, waktu makan kena tetap. Lepas tu awal makan, sarapan dan makan malam. Lepas tu semua yang frequent makan sikit-sikit. Lepas tu makan dan punya secara perlahan lah. Yang ni sunnah ke. Sebab apa? Sebabnya bila punah perlahan ni, selain pada kita cepat kita punya ni, apa nama, dia punya cerna, dia juga cepat kita ni, perut kita akan hantar apa nama, rasa kenyang tu, pada isyarat kenyang kepada otak kita. Kalau kita makan buat apa, tiba-tiba sok. Sebab kita ada nak atas. Okey, lepas tu ambil pinggan besar kecil. Sebabnya kalau kita ambil pinggan saiz besar, orang kata tak minta isi dah. Tapi dia punya psikologi tu. Pinggan besar sikitnya tambah pula. Psikologi di situ. Lepas tu elakkan gangguan ketika makan, tonton TV ke, baca buku, layan media sosial ataupun duk main handset. Sebabnya kita tak perasan habis kita makan. Okey, lepas tu minum air sebelum makan. Sebab minum air sebelum makan tu dia akan cepat kenyang. Banyakkan kuantiti sayur, hakkan kuantiti kuah yang berlemak dan pilih makanan yang pelbagai. Okey, yang ni aktiviti fizikal ni saya itulah sebab nak masuk isor okey, yang ni evolusi lah. Kita dulu televisyen besar dah. Pasal tak? Zaman-zaman dulu besar televisyen. Berat pula. Pasal tak? Lah ni kau kecek, kau nipis. Orang dulu kecek-kecek. Lah ni kau besar. Gitulah dia punya ni analogi dia. Telefon pun sama dah. Dulu besar apa air. Lepas tu naik jadi macam 3310. Lepas tu naik ke telefon lah ni. Burger dulu sebutir yang kecil je. Lah ni dah double macam itu ada juga. Tak? Okey, ni faedah aktiviti ni fizikal. Okey, yang ni untuk tips lah, tips untuk senaman lah. Tips senaman untuk orang kecil manis lah. Lakukan senaman yang sesuai dengan anda lah. Sebabnya janganlah duk paksa diri. Nak suruh berlari macam orang muda, tak boleh lagi tu. Sebab kita takut menelah kaki, akan jadi pada ni pula, jangkitan pula. Teruskan senaman seperti biasa. Pastikan kawalan yang betul tu adalah baik sebelum bersenam. Maksudnya, kalau kita cek darah tu bawah pada ni ataupun pak dah. Jangan duduk nebeng lah dia buat senaman. Pak kita takut jadi hypo. Hypo tu gula rendah sangat dia darah. Kita akan rasa ketar, tak cekak, pening kepala, sakit kepala, gitu. Pak kita takut kali jadi tak khabar. Gitu. So bila mana kalau kata cek rendah dan buat exercise boleh, tapi ambil makanan dulu. Gitu. Lepas tu pastikan kaedah senaman tu betul lah. Pakai yang sesuai. Yang ni contoh senaman lah. So yang ni tadi banyak dah. So yang ni yang hak mudah. Yalah, dia panggil simple workout lah. Kita boleh buat di rumah. Mana-mana pun kita boleh buat. Duduk tukar akor siku. Akak kaki gitu.
kita boleh buat hak ni. Buat hak ni pun bukan kata nak suruh buat 100 sekali buat. Tak. Dalam kita bila sampai 5 lah kita siku ni. Bila sampai 5 berhenti kejap 30 saat buat pula. Gitu. Ya tak semestinya kita buat secara ni lah. Okey, yang ni kalau nak itulah, nak perut, nak suruh kurang sikit, perut maju ke depan tu. Hak ni lengan. Ni kaki. Hak ni kalau dipejabat lah. Boleh jalan ke apa tu. Okey, kesimpulannya pemakanan seimbang dan patuh ubatan ni dan gaya hidup sihat boleh menyumbang kepada diabetes terkawal lah. So ada apa-apa nak tanya dah setakat ni? Tak ada. Okey, kalau tak ada itulah apa yang bagus tu datangnya daripada Allah. Apa yang kurang tu datangnya dari sendiri dah. Saya minta maaf lah kalau ada terkasar bahasa, terlanjur kata apa dan kita sudahi dengan ni lah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.